Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabak COVID-19 sedang menular di seluruh dunia dan telah merenggut nyawa ramai orang. Oleh kerana virus ini mudah merebak melalui cecair badan, jenazah pesakit COVID-19 tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan. Bagaimanakah proses tayamum ini dilaksanakan ke atas jenazah? Mari kita sama saksikan demonstrasi pengurusan jenazah COVID-19 dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam satu sidang video dalam menunjukkan tata cara pengurusan jenazah bagi jenazah-jenazah yang terlibat dengan penularan wabak berbahaya seperti COVID-19. Tanggungjawab kita terhadap mana-mana jenazah ada 4, iaitu memandikan, mengkafankan, solatkan dan kebumikan. Namun bagi jenazah yang terlibat dengan wabak penularan bahaya seperti COVID-19, kita tukarkan pemandian kepada tayamum. Ini bertepatan dengan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan kali ke-107 yang berlangsung pada 10 dan 11 Februari tahun 2015. Dalam arti kata yang lain, urusan terhadap jenazah-jenazah yang terlibat dengan penularan wabak berbahaya seperti COVID-19 adalah seperti biasa. Tinggal lagi pemandian ditukarkan kepada tayamum. Dalam masa yang sama, petugas-petugas yang dipertanggungjawabkan haruslah mengambil langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebelum kita memulakan tata cara pengurusan tayamum terhadap jenazah yang terlibat dengan wabak penularan COVID-19, kita sediakan beberapa bahan, iaitu yang pertama sekali ialah debu tayamum dan ini boleh dapat di pasaran. Kemudian kita sediakan 3 bekas dan ini bagi memudahkan petugas untuk melaksanakan urusan tayamum tersebut. Sekarang mari kita saksikan bagaimana jenazah ditayamumkan. Pertamanya kita tuangkan debu tayamum ke 3 bekas yang berasingan. Seterusnya, petugas akan menekapkan kedua belah tangannya ke atas debu tayamum, lalu dinipiskan. Selepas itu, petugas akan menyapu muka jenazah sambil berniat, sahaja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Perlu diingatkan bahawa jenazah hendaklah sentiasa berada dalam beg keselamatan yang telah disediakan. Seterusnya, petugas hendaklah membersihkan debu tayamum yang pertama terlebih dahulu sebelum menekapkan ke bekas yang kedua dan menipiskannya. Kemudian petugas akan menyapukan debu di atas tangan kanan jenazah. Seterusnya, petugas akan membersihkan debu yang kedua tadi sebelum menekapkan tangan ke bekas yang ketiga, lalu dinipiskan. Seterusnya, petugas akan menyapu tangan kiri jenazah. Perlu diingatkan bahawa semua proses ini dilakukan dalam keadaan menyapu di atas beg plastik sahaja. Maka selesailah proses mentayamumkan jenazah. Setelah selesai rukun yang pertama, mari kita lihat rukun yang kedua, iaitu mengkafankan jenazah. Seperti biasa, bagi jenazah lelaki, kita sediakan 3 helai kain kafan, manakala bagi jenazah perempuan, kita sediakan 5 helai kain kafan. Setelah jenazah diletakkan di atas kain kafan, proses pun akan bermula. Sebelum itu, perlulah maka selesailah proses mengkafankan jenazah.
Seterusnya kita pergi ke rukun yang ketiga, iaitu menyembahyangkan jenazah. Bagi jenazah yang terlibat dengan penularan wabak berbahaya seperti COVID-19, adalah digalakkan jenazah disolatkan oleh seorang sahaja, manakala jarak di antara jenazah dan orang yang ingin sembahyangkan jenazah adalah 1 meter ataupun lebih. Seandainya ada lebih daripada seorang yang ingin sembahyangkan jenazah, maka antara imam dan juga makmum jaraknya juga adalah 1 meter ataupun lebih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Petugas adalah digalakkan untuk membaca doa secara ringkas supaya urusan ini dapat dilaksanakan dengan seberapa segera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah jenazah selesai disolatkan, kita beralih kepada rukun yang keempat, iaitu mengkebumikan jenazah. Bagi jenazah yang terlibat dengan penularan wabak berbahaya seperti COVID-19, adalah disarankan yang pertama sekali jenazah diletakkan ke dalam keranda, dan yang kedua, petugas yang dipertanggungjawabkan tidak melebihi daripada 4 orang. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam keranda, jenazah hendaklah diiringkan menghadap kiblat. Kemudian keranda hendaklah ditutup dan diturunkan ke dalam liang, lalu dikebumikan. Demikianlah tadi tata cara pengurusan jenazah bagi mereka-mereka yang terlibat dengan penularan wabak berbahaya seperti COVID-19. Mudah-mudahan ini semua memberi manfaat kepada kita. Wa hakaza tajhizul mayyit bi tariqati tayammum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila liqa ma'as salamah. Saya Ustaz Muhammad Amir bin Haji Muhtaram. Saya Ustaz Haji Nordin bin Muhammad. Saya Imam Muhammad Syamuddin bin Ali. Saya Muhammad Farizal sebagai guru audio. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Begitulah tadi demonstrasi asas pengurusan jenazah pesakit COVID-19. COVID-19 adalah sejenis penyakit berjangkit yang mempunyai tahap risiko yang tinggi, iaitu tahap risiko 4. Penyakit tahap risiko 4 adalah penyakit berjangkit yang menyebabkan kesan jangkitan yang sangat teruk dan tiada langkah rawatan yang berkesan untuk menanganinya. Oleh itu, saya ingin mengulas beberapa isu penting mengenai pengendalian jenazah COVID-19 seperti yang ditunjukkan di dalam video tadi. Perkara pertama, semua petugas yang mengendalikan jenazah COVID-19 perlu memakai pakaian pelindungan diri yang disediakan oleh pihak hospital. Petugas hendaklah memakai peralatan ini, iaitu sarung tangan getah, sut pakai buang, apron plastik, pelindung mata, penutup hidung dan mulut, dan boot getah. Perkara yang kedua ialah proses tayamum. Untuk makluman anda, jenazah pesakit COVID-19 dibalut dengan 3 lapisan, iaitu kain linen putih dan 2 lapisan body bag atau beg jenazah. Tayamum dilakukan ke atas permukaan lapisan ketiga sahaja. Proses tayamum dilakukan mengikut hukum syarak seperti yang ditunjukkan di dalam video tadi. Petugas tidak dibenarkan membuka mana-mana lapisan pembalut jenazah dalam proses tayamum ini. Untuk proses tayamum, hanya seorang petugas dibenarkan untuk melaksanakannya dan petugas perlu berpakaian seperti yang ditetapkan. Perkara ketiga adalah mengenai solat jenazah. Video tadi telah menunjukkan demonstrasi pelaksanaan solat jenazah dan bacaan doa. Untuk jenazah pesakit COVID-19, solat jenazah hanya boleh dilaksanakan di ruang yang telah ditetapkan di hospital. 1 atau 2 orang petugas sahaja dibenarkan menunaikan solat jenazah. Jarak di antara imam dengan jenazah dan makmum dengan imam adalah masing-masing 1 meter atau 3 kaki. Mengikut garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, petugas tayamum tidak dibenarkan untuk menunaikan solat jenazah. Untuk makluman semua, satu garis panduan tata cara pengurusan jenazah orang Islam COVID-19 telah diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada garis panduan ini
Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pengurusan jenazah pesakit COVID-19, mohon anda semua membuat rujukan mengenai penyakit ini daripada sumber-sumber yang sahih dan rasmi sahaja. Semoga perkongsian ini dapat memberi pencerahan kepada anda dalam menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Semoga Allah memberkati usaha tuan-tuan dan puan-puan dan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh pesakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, video yang diilhamkan oleh Dr. Aida Lina Mahmud dan Dr. Aida Jaafar ini telah berjaya dirakamkan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Haji Nordin Muhammad dan Ustaz Haji Amir Muhtaram dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Isa Batu Pahat Johor. Juga penghargaan dirakamkan kepada Imam Muhammad Isyamuddin bin Ali dari Masjid Datuk Bentara Luar Batu Pahat serta Encik Muhammad Zahir dan Encik Muhammad Faizal yang membantu dalam editing dan audio video tersebut. Adalah diharapkan dengan terhasilnya video ini, pengurusan jenazah dapat diseragamkan mengikut SOP supaya dapat mengurangkan risiko kepada petugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.